masyhur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bahwasanya waktu duha ini waktu duhamu, keindahan itu keindahanmu, keberkatan itu keberkatanmu, kerahmatan itu kerahmatanmu, kemuliaan itu kemuliaanmu, kesucian itu kesucianmu, keluasan itu keluasanmu, keagungan itu keagunganmu, keridhaan itu keridhaanmu, kebesaran itu kebesaranmu. Ya Allah, Ya Allah, kiranya rezeki kami masih di langit, maka turunkanlah. Jika berada di dasar bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika sukar, mudahkanlah. Jika hitam, putihkanlah. Jika sedikit, banyakkanlah. Jika kurang, lebihkanlah. Jika sempit, ya Allah, lapangkanlah. Dengan berkat waktu duhamu, keindahanmu, keberkahanmu, keridhaanmu, kebesaranmu, kekuasaanmu, Ya Allah, berikan kepada kami rahmat sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh was-salihat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله الذي خلق وصور وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. الذي خلق وصور وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. الذي خلق وصور وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله. أستغفر الله
Astaghfirullah, astaghfirullah. Ramai-ramai. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Kita sama-sama berpimpin dengan doa waktu pagi. Semoga dirahmati hingga waktu petang. Sehingga dirahmati, diberkati Allah sampai datang besok pagi. Kalau masih ada rezeki hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut semua. Alahai, badan besar-besar, suara kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau waktu petang ditukar dengan wa ilaihil masir. Pagi wa ilaihin nusyur. Lupa pagi ke petang, petang ke pagi, buat saja. Jangan takut, takutnya langsung tak buat. Itu saja. Dibaca doa ni ketika mana? Nak keluar daripada pintu rumah. Kita cari kasut, kita cari apa kan. Sambil tu baca Allahumma bika asbahna. Terbuka pintu rahmat, terbuka pintu langit. Langit yang Allah jadikan 7 petala lapisan langit yang sangat kokoh. Untuk siapa? Untuk kita merenungnya dan mensyukurinya. Alhamdulillah. Apa khabar sayang? Masya Allah, comel-comel. Khabar datin sayang. Masya Allah. Ketemu malam tadi, ketemu hari ini. Semoga dipertemukan dengan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala yang berpesan dengan pesanan-pesanan, yang berpesan dengan nasihat, yang berpesan dengan rindu, yang berpesan untuk dapat bersama nanti berjalan di syurga Allah dalam keadaan yang lapang lagi menenangkan. Apa rahsia dia? Saling bersilaturahim. Ibu-ibu dan ibu-ibu semua yang Ustazah rahmati, tak rugi datang hari ini. Saling bersilaturahim. Tak kenal maka berkenalan. Tak cinta maka datangkan cinta. Sebab apa? Ikhlas, rahmat, berkat, cahaya, lapang pada silaturahmi. Lapang dengan silaturahmi. Cari kawan baru. Cari kawan baru, dekati sahabat-sahabat, datangi jiran-jiran, saling bersenyum, saling bersalam. Kerahmatan Allah berpanjangan sampai bila? Sampai dalam satu tempat transit nanti. Di dalam kubur dia tidak sunyi, di mahsyar dia tidak sunyi, di akhirat dia tidak kesunyian. Sebab ketika hidup dia saling bersilaturahim. Masya Allah, Masya Allah. Laju sangat ke? Ustazah baru diberi minum dekat Setia Alam. Apa nama minum tu? Alah, dia campur. Neslo. Neslo. Hebatlah makcik hari ni. Tua-tua buat Neslo untuk aku. Nes tu Nescafe ya. Lo tu Milo. Sebenarnya kan tak molek tau kita campur-campur gitu. Kalau nak minum Milo terus. Nak Nes terus. Tapi dah dihidangkan. Alhamdulillah, rezeki. Jadi kalau makan, tengok orang Pakistan kalau buat kerja kuat, tengok orang Indonesia tu, yang perempuan boleh tingkat 7 dia bawa simen, dia pikul simen tu. Dia tak makan campur. Dia kalau karipap je. Dia kalau mihon je. Dia kalau nasi lauk itu je. Kita ada ayam, ada ikan, ada itik, ada semua. Itu sebab hebatnya rezeki Allah yang masih
dimeriahkan di bumi Malaysia ini dengan rezekinya. Masya Allah. Berkuliah kita dengan kuliah 2 hari ini. Tu benar. Jawab. Waraja'na. Wanadimna. Wanadimna. Wanadimna ilallah. Ibu Ustazah jawab. Tub ilallah. Ilallah. Ala ma fa'alna. Zikir dibaca ketika mana? Ketika jogging. Ya, Ustazah lalu di tepian jogging tadi. Di tempat tu lah. Kan? Comel-comel. Pakai seluar ketat-ketat. Comel lah. Cantik lah. Alhamdulillah. Ya, baju sedondon. Cantik. Memang cantik. Suami baju hitam, isteri baju hitam, anak baju hitam. Topi pun sama color. Ya Allah. Kalau kita boleh keliling dengan bukit, keliling dengan gunung, keliling dengan tasik, silakan. No hal. Ya. Kita datangi dengan rahmat Allah itu yang masih Allah jadikan bumi ini terbentang luas. Untuk apa? Untuk kita syukur. Datangi rumah Allah. Kalau kita boleh tawaf sa'i, kita boleh keliling, datangi rumah Allah. Sebab satu waktu nanti yang akan berkeliling sa'i kita, tawaf kita di mahsyar Allah. Yang sangat dahsyat. Yang waktu itu tiada siapa yang akan mengenali kita. Walhal suami tidak mengindahkan isteri. Walhal isteri tidak mengindahkan suami. Walhal anak-anak tidak mengenali ibunya. Tak sempat nak teriak, ibu. Tak sempat. Sebab di sana terlalu sibuknya manusia mengurus diri. Kuat sangat ke? Sebab di sana terlalu sibuknya manusia menguruskan diri. Sehingga mereka tidak berkesempatan untuk melihat yang lain. Kita ada tadabbur Quran, surah An-Naba, surah An-Nazi'at, surah Abasa. InsyaAllah Ustazah ada buka kelas sebulan sekali. Sebulan sekali je. Di sini, yang di sinilah paling dekat Taman Si Puteri. Yang lain jauh-jauh. Sebulan sekali datang. 1 jam je. Ni ada. Yang nanti buat siaran. Buka grup. Apa-apa kita buka WhatsApp grup. Dia WhatsApp ni bukan kenduri kendara je. Ni. Sebab kita nak menjelajah nanti dalam satu hijrah yang paling dahsyat. Daripada bumi akan ke mahsyar Allah. Yang akan ke sana nanti kita berjalan dengan cepat dan laju. Yang di sana nanti yang tiada seorang yang akan mengindahkan seseorang yang lain. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Anak-anak tidak mengenali ibu. Ahli kerabat, saudara mara, adik-beradik saling tidak mengenali di sana. Mereka sibuk untuk berlari mengejar kepada Allah. Bagaimana untuk kita di sana? Ihdinas siratal mustaqim. Dalam hidup masih sombong. Sombong kita ni. Masih kita sombong. Jangan gahlah kita penceramah, kita ustazah, kita ustaz, kita da'i, kita orang masjid, kita orang surah, kita JKK, kita JKR. Jangan. Kalau hati masih sombong, jangan. Terasa sombong, sujud pada Allah lama-lama. Terasa sombong, istighfar banyak-banyak. Terasa sombong, sedekah banyak-banyak. Terasa sombong, jom cari kawan-kawan. Sebab antara sahabat-sahabat ini mendoakan dengan yang lain. Sehat kita ni bukan kerana doa kita. Doa kita belum tentu diangkat sampai ke langit. Entah-entah sampai di awangan sudah turun balik ke bawah. Doa dari orang-orang baik di keliling kita, dik. Jiran-jiran baik kita, dik. Kerabat-kerabat kita, kak. Kita jangan gag. Oh, akulah paling banyak doa. Jangan. Itu sudah jadi sombong.
diangkat oleh malaikat doa kita. Belum sampai ke langit 1, sampai di awangan. Apa kata Allah? Ya malaikat, humban balik pada wajah orang yang berdoa itu. Sebab hati ada sombong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seronok Ustazah. Tengok aja dah tenang. Ibu merenung Ustazah, ya Allah. Ini pakai baju kerja, baju kenduri, baju teruslah. Kan depannya ada kenduri, depannya ada undangan. Subhanallah. Berjalan terus kita. Sebelum satu perjalanan yang terakhir. Ada buat buku ni tak? Sikit kita ambil. Satu hari satu hadis. Kalau yang ada, kalau jumpa ustazah kuliah di sini, bawa penawar hati ini. Sebab kerinduannya ini, penawar hati ini kerinduannya dengan syurga. Syurga yang sangat merindui. Tak apa, nanti ustazah ceramah. Tak buat, tak apa, tak marah. Tapi setiap kuliah ustazah, bawa buku ni. Cuba lihat di sini. Ustazah ulang balik. Daripada hadis yang kedua. Saya nak tanya, di sini ada buat, apa ni? Jualan. Dia hari apa ya? Hari Ahad. Oh ni. Oh, ni mana jualannya? Oh gitu. Info dengan Ustazah dah. Nanti Ustazah boleh info dengan yang lain. Asnaf ke yang jual? Kita boleh. Oh gitu. Alhamdulillah. Cari dana ya. Comel. Teruskan yang. Kita lah support yang. Kita tak makan tempe, beli tempe. Bagi jiran sebelah tu. Tersenyum bidadari. Jangan terus beli tempe sikat sujud syukur. Macam tadi ni, jangan. Dapat tempe sikat sujud syukur. Dapat basikal baru sujud syukur. Dapat telefon baru sujud syukur. Jangan. Ya, support untuk kita yang. Untuk surah yang barakah ini. InsyaAllah. Baik. Hadis yang kedua. Siapa teman kita. Saya suka mengulang. An Anas radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sebut sayang sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi. Jangan duk diam sunyi. Okey, saya ulang balik. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diindahkan dengan selawat. Nak jumpa Nabi tak, Dik? Nak jumpa Nabi tak, Kak? Nak minum air telaga Nabi tak? Nak mencium bau haruman Nabi tak? Nak duduk dalam syurga bersama dengan Nabi tak? Dapat salam dari Nabi tak? Masya Allah. Salawat untuk Nabi. Seindah-indahnya. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Yatbi'ul mayyita salasah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. Rasa ada kitab ni. Dulu Masjid Asy-Syarif saya ada kuliah ni. Lepas tu dah PKP ni stop. Kalau ada kat rumah cari yang. Kalau tak ada tak apa. Ada pernah nak pergi pasar Jawa. Pasar Melayu tak tahu ada ke tidak. Dia sebab tu kerepek kan. Jangan tengok kerepek dulu. Tengok ni kat kedai buku ni. RM10 je, Dik. Beli 3 baru RM30. Makcik sebelah tu tengok. Bagi. RM10 ini membahagiakan kita. Mana kita tahu. RM10 ini mensihatkan kita. Mana kita tahu. Rahsia Allah punya. Ya. Tu, di pasar Jawa je. Tak naik harga. RM10 juga. Saya dapatlah murah sebab daging. Alhamdulillah. Okey. Yang dinyatakan di sini daripada Anas bin Malik radhiyallahu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam yang akan menghantarkan jenazah ke perkuburan, iaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. Dia di antara keduanya akan kembali pulang. Keluarga dan harta akan kembali pulang. Hanya yang akan menyertainya adalah amal ibadahnya. Amal ibadah saja yang akan menjadi teman setianya di sana. Keluarga balik. Kenderaan yang membawanya pun balik. Ada lagi urusan lain nak bawa jenazah di lain tempat pula. Ahli-ahli keluarga kecintaan tu balik. Nak belanja untuk nak bagi sedekah makan untuk orang tahlil surau malam ini. Cucu balik nak ambil surat cuti. Menantu balik ada meeting besar petang ni. Subhanallah. Apa yang tinggal sayang? Apa tinggal? Hanya amalan. Kan dah nyanyi dah. You suka tak suka dengar je lah. Yang dibawa pergi. Tinggallah semua seorang. Jawablah. Dere. Tu tadi seronok lah tu. Tinggallah semua seorang diri. Tu. Tinggal ya. Tinggallah mami, tinggallah umi. Kakak balik dulu ya. Mami eloklah jawab soalan malaikat. Elok-elok ya. Itu pesan yang hidup. Ditinggalkan segalanya yang menjadi teman setianya adalah amal soleh. Buat baik banyak-banyak. Jangan sedikit-sedikit. Oh, aku ni lah orang yang dah banyak dah khatam Quran. No, jangan riak dengan amalan. Jangan. Khatamlah sampai matinya. Khatamlah sampai selama hidupnya. Cari ini untuk bawa nanti bekal ketika bersendirian berhad di dalam kubur yang disertai oleh 2 malaikat Allah. Siapa malaikat itu sayang? Munkar dan Nakir. 10 malaikat yang wajib diketahui. Jangan buat tak tahu. 10 malaikat yang wajib. Apa makna wajib? Mesti ambil tahu. Kita sibuk kenal dengan nama artis. Kita sibuk selebriti tu. Kita kenal nama dia. Anak-anak dia, cucu dia, suami dia, kerabat tahu. Oh, si Pola ni. I suka, I minat dengan dia. Nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Di mana kita dengan Allah. Di mana kita dengan Nabi. Di mana kita dengan malaikat. Sebab tu jangan sombong. Ngaji. Mengaji sampai mana yang? Sampai mati. Mengaji sampai mati. Dah dia reti, dia mengaji, dia sampai mati. Satu waktu nanti, kalau. Sebab hari ini tidak berkesempatan. Akhir waktu ini ramai yang tidak kesempatan. Kalau ada kesempatan, baring ke berdiri si jenazah ini, baring. Apa dia buat? Dia tak buat apa-apa dah. Apa kerabat buat? Ngaji di tepi jenazah dia. Mengaji apa yang? Surah Yasin. Ibu senyap je, seram Ustazah. Macam tak syok je. Okey, no hal. Yang penting hati ada cinta untuk ke majlis ilmu. Ya Umi, cari ilmu dulu, baru kita beramal. Dia jangan main-main kita gagah je, tidak. Ramai hari ini, dia tak payah keluar masjid, tak payah keluar surau, tak payah nak ngaji mana, tak payah jumpa ustaz, tak payah panggil ustazah. Dia ngaji dengan YouTube. Lagi hebatnya, lagi berkatnya mengaji dengan talaki berdepan dengan guru. Pandang saja sudah barakah. Ilmu yang berkah, memandang wajah guru. Pandanglah aku.
Kan kita kecil-kecil dulu, cikgu Taska kita, Ustazah Taska, meninggal dah. Apa disebut? Nak duduk tu? Pandang wajah guru, ilmu berkat selalu. Apa yang berkah? Mata yang diberkati oleh Allah. Ada 3 hal mata yang sangat menjadi kecintaan Allah. Siapa dia? Mata yang memandang Al-Quran. Mata yang memandang wajah orang-orang tua. Mata yang memandang Kaabah. Okey. 3 mata yang bercahaya. Ulang sayang. Mata yang memandang Al-Quran. Hari ini kita memandang satu hadis Nabi. Siapa kalau bukan kita yang mencintai Nabi? Konon-konon sayang Nabi, cinta Nabi, hadis Nabi pun satu dia tak pandang. Siapa kita dengan Nabi? Jangan sombonglah. Jangan minta nanti, wahai Nabi, akulah umatmu. Jangan. Kerana ketika hidup sombong dengan Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Ada baca Barzanji? Ada. Lambat jawab, aku jawab. Suka ke tak suka? Ada. Ada pandang solawat dalam Barzanji? Ada. Barzanji. Disebut tu kena betul. Bar. Baca apa? Berjanji. Itu kita, tak apalah. Sebut juga. Walaupun dalam keadaan payah. Barzanji. Apa yang kita dengar? Satu qari dia baca. Antirillahumma qabrahul karim. Jawab. Nanti dulu. Ustazah apa dulu? Bi'arfin syamsin min salatin wa taslim. Jawab. Allahumma, Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bukankah itu solawat? Sambut semua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Untuk siapa? Untuk Nabi SAW. Tu jangan tidak ni. Alah, kemarhaban wae. Kok. Kau si ngomong koan. Wis kono. Ya untuk Nabi junjungan SAW. Yang akan berdamping nanti, yang akan berdekatan lagi, yang dikenali lagi. Jangan tidak kenal Nabi dengan kita. Ini ketika hidup, sambung silaturahmi, sambung salawat, sambung kasih sayang, sambung uhwah, sambung saling mendoakan antara satu sama lain. Mata yang bercahaya. Hari ini kita melihat satu hadis Nabi yang hebat. Yatbi'ul mayyita salasah. 3 yang akan bersama dengan jenazah. Ahluhu, ahli keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Wa amalu, dan amal. Beramal kita sebelum mati. Mengaji banyak-banyak. Tapi jangan mengaji aja sampai tak tengok jiran. Sampai tak tegur jiran. Sampai tak berukhuwah dengan jiran. Sampai tak campur jiran. Sampai tak jumpa jiran. Dahsyat orang macam ni. Siapa orang yang sia-sia? Tulis di sini. Ni kalau ada papan putih, ya Hajah. Kita ada papan putih kan? Ada kan? Di mana? Tak pernah jumpa pun. Dia setiap kuliah ustazah wajib ada papan putih. Bulan depan ada ya?
Ustazah datang aja tengok Pan Putih dah ada kat sini. Dia jangan sorok di belakang. Dia tak siapa. Jin pun tak tahu nak tulis. Nampak? Papan putih nanti kita share. Dan sediakan dengan marker ink. Setiap kali kuliah Ustazah, ni dah hijrah. Ya ada kelainan lah. Kaya kui. Ya. Ya, bulan depannya tak ada beli. Alah duit muslimah bagi kita ada. Di 180 tu cantik dah. Ustazah ada beli satu untuk cucu kat rumah. Bising mulutnya tulis ini. Jangan buat bising. Kan? Ya Allah, itu. Nanti adalah kita share-share. Satu ilmu tu yang dikongsi. Kita belum amal. Sahabat sebelah dah baca. Sahabat sebelah ambil sebagai amalan. Lempiasnya dapat bersama. Bukankah silaturahim itu indah syurganya? Okey. Amal. Apa dia? Orang yang hanya sia-sia hidupnya. Iaitu dua orang yang bersahabat baik. Ni cerita kita lah. Saya suka cerita-cerita kita je. Tak payah cerita lain dah. Dua sahabat qarib yang bersahabat baik. Kemana-mana dia bersama. Baju sedodon. Makan satu pinggan. Duduk satu kereta. Hari ini kereta dia. Esok kereta aku. Ustazah dia tak share kereta. Sebab belum masuk. Ustazah balik pukul berapa? Kau tak payah ikut. Sebab Ustazah ni kan macam-macam destinasi. Kadang 3, kadang 2. Kadang sampai salah surau. Salah Datin. Hari tu dekat Ampang Indah. Ustazah pergi Ampang Perdana. Kenapa suraunya kok suraunya kok tak ada kasut? Kan? Bila kan surau kasut kan? Bercerita kasut tersentuh Ustazah. Terima kasih yang susun kasut menghadap arah sana. Terbaik. Tu bila satu-satu tu kita ada ilmu kan. Dulu kan sepah-sepah kan. Kono kene. Tadi kok tengok cantik susun kasut ni. Alhamdulillah. Itu ilmu yang bermanfaat. Kita jaga antara kita ya. InsyaAllah tetap Allah jaga. Okey. Baik. Apa dia? Dua orang yang bersahabat qarib. Dia memancing ikan sama. Pergi belanja sama. Rombongan sama. Tapi di antara mereka ini tak pernah bertanya hal akan keluarganya. Dia tak pernah tanya, Mak, apa khabar? Nampak? Ni cerita ni ya. Kita tahu. Ustaz tak kena mana-mana. Kena pada kita. Mak macam mana? Abang kau sihat ke? Adik-beradik yang kat Johor tu apa khabar? Ada pernah tanya? Tak. Itulah dua sahabat yang sia-sia dengan persahabatannya. Sebab saling tidak bertanya khabar antara kerabat dengan kerabatnya yang lain. Are you understand? Yes. Ambil je. Saya tak marah. Sayang tau. Sayang ni kerana Allah. Dua sahabat yang bersahabat baik. Orang pernah takut. Mak sihat tak? Mak kau sihat tak? Kakak lu kau kata gitu, kata mau masuk hospital. Dah okey tak? Ada pernah tanya? Tak. Kita sibuk ketak. Hal kita selfie. Ustazah kan suka selfie. Itu. Alangkah sia-sianya dua sahabat karib ini yang tidak mendatangkan rahmat dari Allah sebab dia saling tidak berkasih sayang untuk ahli kerabatnya yang lain. Cucu apa khabar? Tanya cucu lah. Dulu tanya anak. Cucu apa khabar? Duduk mana sekarang? Ada kat Shah Alam. Alhamdulillah. Cukup itu. Kita orak kita. Kau apa tunggu? I tunggu you ya. Ya. Tak ada. Dalam kereta tak adanya. Subhanallah. Siapa kita dengan Allah? Allah jadikan 7 petala langit. Setiap sebutan yang hebat, setiap sebutan yang berkat, setiap sebutan yang cantik terbuka di antara ribuan pintu langit. Satu sudah dibuka sebab dia berkata yang baik. Sebab dia bertanya khabar, sebab dia bersalam, sebab dia menyebut Assalamualaikum, sebab asbabnya. Itu asbabnya kita cari ketika hidup. Itu yang pertama. Ya, ulang balik ya. Dua orang yang bersahabat qarib tapi tidak pernah
mengambil tahu akan kerabat-kerabat antara dua orang ini. Lain kali kalau jumpa, apa khabar, sihat? Kakak, Kak Long apa khabar? Dengar itu masuk hospital. Alhamdulillah, wis balik wis. Dah makan malam tadi, makan apa tom yam dekat corner tu. 2 pinggan dia makan. Kan. Waras lah tu kan gaya. Ni tak. Kita je. Sayang 1000 kali sayang. Okey, siapa yang kehidupannya sia-sia? Hidupnya sia-sia. Seseorang yang tidak pernah mendoakan orang lain. Seseorang yang tidak pernah mendoakan orang lain. Dia minta doa orang tu ada. Alhamdulillah, ada juga orang doa untuk dia. Itu yang sehat, yang berkat, yang rahmat sampai waktu ini. Dia tidak pernah indah dengan mendoakan orang lain. Siapa orang lain? Sebut. Ya Allah. Lama aku tak jumpa Sipulan bin Sipulan. Siapa Sipulan? Sebutlah nama dia. Itulah orang lain. Itulah orang lain. Tengok imam kalau solat. Dia mana ada kalau nak doa tu. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Dia saja. Allahumma gfir lana. Nampak? Imam. Dapat semua. Tu. Kita pun begitu yang saling mendoakan untuk orang lain. Itulah dia kehidupan yang barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakahnya apa? Dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut dalam doa. Ya Allah, jadikan jiran-jiranku jiran yang baik ya Allah. Untung ni dapat jiran baik, tenang, lena tidurnya. Saya ada sahabat seorang ustazah. Dia kahwin dengan Cina Mu'alab. Ya. Dia duduk dengan satu kawasan Cina. Bukan di Selangor. Di Sendayan. Bismillah. Sahabat saya. Ya. Jodohnya dapat orang Sendayan. Tahu ke Cina. Tahu ke bas. Segala bas semua ada. Dia nak buat bas terbang pun boleh. Kaya balik. Tapi ialah syukur jugalah. Dapat suami baik kan. Mu'alab. Memang hebat. Tapi yang, ialah, dia duduk dalam kawasan yang keliling jiran tu China, India kan. Orang elit-elit. Dengarnya bunyi anjing. Ialah, dia dah memang dah ustazah kan. Dia duduk dengan kampung, dengan mak, dengan adik, dengan ipa-ipa, dengan adik-beradik. Tak ada suasana gitu kan. Dia dapat jodoh yang ini, duduk dalam satu kawasan yang elit. Dia tak dengar, dia tak pernah dengar siaran azan jauh surau. Rumah 3 tingkat, bilik memang kedap udara. Kedap udara bu. Kita semang sini, sebelah tak dengar. Semuanya memang, inilah orang kaya. Tapi dia kata, tak dengar siaran azan. Tak nampak kawan-kawan duduk-duduk kuliah macam ni ustazah. Tak apa, ada berkat, ada rahmat. Ya. Untung tak kita jadi jiran surau, jadi jiran masjid. Tiap-tiap pagi kita boleh tengok kubah surau. Tiap-tiap pagi kita boleh tengok kubah masjid. Kita boleh dengar siaran azan, kita boleh dengar siaran apa pun dari corong surau kita yang barakah. Tak syukur kita ada tengok baru sebut. Aku baru disebut selamat pengantin baru. Yelah, baru pengantin baru kan? Kata lain dah ustazah, kata dia. Subhanallah. Untung umi-umi kita. Allah beri keuntungan, keberuntungan ini, maka saling mendoakan antara satu sama lain. Doakan adik-beradik kita, ya Allah. Berilah kesihatan, ya Allah. Kesenangan, ketenangan, kesabaran adik-beradikku, ya Allah. Kai sing kundul-kundul kai lu, ya Allah. Adik-beradik kita kan macam-macam kan? Sogang begini, sogang anut, sogang ni banyak pula taik cicaknya. Adatlah. Semuanya adalah kerana untuk berkasih sayang. Dia kalau semua api, senyap. Dia satu-satu tu Allah bagi, mesti ada cerita dan ada berita dan ada nasihat di situ. Okey, siapa hidup yang sia-sia? Seseorang yang berjiran, seorang yang berdekatan dengan masjid, tapi dia tidak mendatangi.
Tulis yang ketiga. Siapa dia? Seseorang yang berhampiran dengan masjid. Tetapi dia tidak mendatanginya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untung ni. Duduk jadi jiran surau. Jadi ahli surau. Ya Allah. Tak nampak, tak masuk. Nampak pagar surau. Alhamdulillah. Tapi jangan jadikan surau itu seperti satu pandangan yang tidak begitu hebat untuk mata kita. Surau tu kuliah apa ya? Ada kuliah Ustaz. Sekian-sekian hari. Jom. Tak pergi. Baru jam saja sudah dapat pahala. Orang yang dekat dengan rumah Allah tapi dia tidak mengimarahkan. Sebab tu Yaumumi ni pesan untuk kita tau. Kalau kita singgah mana-mana, kita musafir, kita singgah masjid untuk solat ke, untuk nak buang air ke, apa ke, nak mandi-manda ke. Jangan bila balik nanti, masuk bas, masuk kereta balik kita tak letak apa-apa sebagai hadiah untuk tempat yang kita singgah tu tadi. Tak kira lah R&R pun tak apa. Ada tabung di situ, masuklah RM1 dua. Satu bas rombongan pergi Kelantan. Pergi Kelantan lagi naik bas. Tak payah. Naik kapal terbang je kalau Ustazah. Tak gerti lah. Bukan sombong. Masa banyak. 7-8 jam. Sahabat sayang duduk di Kelantan. Suami di sini, dia di Kelantan. Duduk cikgu, belum dapat tukar. Dia kata, tinggal 1 jam je Ustazah, 24 jam. Nampak? Masa hari raya itu. Raya haji. Tinggal 1 jam aja dia sampai balik nak jumpa suami, nak jumpa isteri. Ya Allah. Betul-betul 23 jam. Subhanallah. Subhanallah. Saya berkata gitu je. Tak apa yang penting nanti di akhirat tak ada cerita jam untuk kita. Itu je. Buat tenang hati dia. Kita singgah di mana-mana. Kita gunakan bilik air masjid. Ini contoh ya. Kita gunakan air masjid. Kita pakai selipar masjid. Kita pakai gayung masjid. Kita guna paip masjid. Masuk dalam bilik bersalin, kita pakai kipas masjid. Kita pakai cermin masjid. Kita pakai lampu masjid. Ya tak? Apa kita letak dalam kenangan? Kenangan tu tak ada apa-apa. Dia masuk elok aja dalam bas. Orang yang begini, sia-sia hidupnya. Diceritakan orang yang sebegini sia-sia hidupnya. Apa makna sia-sia? Rugi. Letakkan yang. Kalaulah kita ni bukan siap masjid, bukan siap surau. Kalaulah pergi masjid kita tu tengok masuk bilik air ke, ada selipar kiri-kiri, kanan-kanan. Jangan banyak tanya. Tepi kedai Aceh, beli sepasang. Satu pasang tu RM4.90. Letak baru RM10 dua pasang. Letak satu dekat bilik air musolah perempuan. Satu dekat bilik tandas. Datang orang awam. Dia pakai sebagai maslahah. Apa maslahah? Yang diberi untuk kegunaan orang ramai. Itu maslahah. Dia pakai untuk masuk jamban. Dia pakai untuk masuk tempat wuduk. Dia untuk buat jirus. Dia untuk sarung kaki dia, lapik kaki dia masuk tempat wuduk. Nak tak kita nanti ihdinas siratal mustaqim? Nak tak? Ustazah nak. Nak tak? Jawablah cepat. Dengan sepasang selipar tu tadi diguna pakai oleh orang lain. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika meniti jambatan siratal mustaqim dalam keadaan yang sangat lapang. Rahsianya satu je, dibeli selipar untuk tandas orang, digunakan untuk orang ramai. Kita tak perasan itu. Kita tahu, lekeh tahulah. Siap ni, tek cicak yang banyak apa? Dah makan gaji buta kita. You tahu tak, satu taik cicak yang dikutip dalam rumah Allah, satu taik cicak yang kita buang, apa jadi nanti?
Bidadari, satu bidadari tumbuh di syurga. Nampak umi-umi? Satu tahi cicak, kekotoran yang kita bersihkan rumah Allah. Ada tisu kita buang. Kita nampak rekal ni kan. Selera kita nampak telekong ni tak kemas. Sambil kita make up tu tadi kan. Kita uruskan diri nak keluar tu tadi. Tolong buat ini. Satu waktu nanti, kalaulah ketika meniti sirat Allah dalam keadaan yang seumpama angin. Nak tak nak? Yes, terbaik. You cakap nak ni pun, malaikat terus tulis. Tu. Subhanallah. 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 Gayung. Kita pakai-pakai kan nyepit pula. Tapi bukan gayung kat sini. Pakai-pakai nyepit dah ni. Koyak tepi tu. Bermakna dah lama kan. Dia kena air ke kentang, lama-lama dia ngelendut. Angkat-angkat airnya nak jirus pasal eneng. Bocor tu tadi. Kita pun campak letak. Oh subhanallah. Kalau kita ada hati Yaumi. Ada hati di sini. Hati di sini. Beli baldi. Apa ni? Alah dekat kedai RM2 baru RM2 10 sen. Letak diam-diam letak aja. Ojo ditulis. HR Hajah Ros rak payah. Ada slipper pula dah digunting siap-siap. Rak payah. Jangan. Biar orang serit bawa ke mana tak apa sebab kita letak lillahi taala. Maslahah orang ramai. Halalkan saja. Orang pun akan tahu. Oh ini surau punya. Tak payah digunting pun, digunting kabeh tengah. Lakat ngin Bukan surau kita ya. Kalau ada surau macam ni, bila mesyuarat cakap, jangan digunting. Biar. Hilang tak apa, ada orang nak mengganti. Sebab apa? Nak mencari syurga. Bila hilang, orang ganti syurga lah. Itu masalahnya. Siapa dia? Yang berjadi jiran. Tapi tidak merasakan keberkahan daripada jirannya. Jirannya apa? Rumah Allah. Jangan ngada-ngada satu waktu nanti jenazah kita diusung. Dimandikan, dikafankan, disolatkan di masjid. Walhal ketika hidup kita kedekut nak melangkah ke masjid. Abot alat, urung sempet, urung tua, urung nak mati. Pilah satu waktu tidur terus. Angkat ke mana jenazah? Bawa ke masjid. Takung masjid disediakan. Nak sombong dengan rumah Allah. Nahi kabi nahi. Datang raikan. Nak minta itu semua. Tapi ketika hidup tak pandang. Jangan sampai tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Ini cerita hijrah. Cerita hari ini. Ya, selamat menempuh puasa Ashura yang ya. Boleh digandeng hari ini atau boleh digandeng dengan hari Isnin. Hari Selasa. Hari Isnin esok kita berpuasa. Puasa Ashura satu hari. Sambil buat bubur Ashura. Bagilah polistirin tu. Rata bagi jiran, tetangga. Subhanallah. Amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dan sangat disukai oleh Nabi SAW. Puasa yang sangat mencengkam hati. Gigit puasa ni jangan sampai tinggal sampai kita mati. 1 Ashura, 10 Ashura. Ya. Ashura, hari yang dimuliakan oleh Allah, tak sempat berpuasa, tak larat. Darah tinggi naik. Makan ubat. Okey, pening. Okey, tidur saja hari itu. Sedekah. Sedekah pun tak dapat lagi, zikir. Zikir tak dapat lagi, doa. Doa tak dapat lagi, mati je dah. Yang dekat dengan sesiapa pun yang dekat dengan yang baik-baik, itu yang paling barakah. Sebab apa? Dia menghargai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, 1, 2, 3. Yang keempat. Sikit lagi ya. Okey, yang keempat. Siapa yang hidupnya sia-sia? Okey. Amalannya yang tidak diberkahi oleh Allah. Sebab apa?
hanya untuk dirinya sendiri. Amalannya tidak diberkahi oleh Allah sebab hanya untuk dirinya sendiri. Maknanya dia tahu ni ada ilmu, ada apa kelebihan untuk dia. Dia tak share dengan orang lain. Aku punya. Kau jangan nak sibuk-sibuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang macam ni sia-sia hidupnya. Amalan dia pandai jahit baju, pandai buat kek, pandai ngaji Quran, tapi dia tak share dengan siapa-siapa sebab untuk dia sahaja. Orang yang macam ni ditinggalkan nanti dengan halayak yang ramai, semuanya digiring oleh malaikat dalam satu kumpulan, tapi dia sendirian. Sebab ketika hidup dia berkira-kira hanya untuk dia sahaja. Jangan Umi, saya duit RM1 kita dapat, dia bukan untuk kita. Ada yang 10% tu untuk orang lain. Duit RM20 kita dapat bukan mutlak untuk kita. Ada RM2 untuk orang lain. Ini istilah. Tu yang untuk nak jangan sampai sia-sia hidup kita. RM1 lah. Kita kata, alah untuk apa RM1 tinoge? Jangan. RM1 tu dapat akhirat, dapat barakah. Dapat RM1. 10% untuk tabung, 10% untuk sedekah. Contohlah Umi, kita masukkan RM1 dalam tabung surau. Dikira-kira dapat RM1,000 lebih. Yang RM1 tu termasuk dalam untuk beli air mineral surau. Ada 10 kotak, 1 kotak. Duit kita yang RM1 masuk dalam 10% dalam satu di antara puluhan botol air untuk kegunaan surau. Syurga tak? Sebab itu jangan nilai RM1 tu tak ada dapat apa. Dapat akhirat. RM1 bukan hak mutlak kita. Tengok pada mineral air saja. Yes. Kenapa saya tak kuat dia? Yang mana? Tak dengar? Saya punya jerit. You tak pening ke? Ustazah pening. Sebab macam dia nging-nging kan? Tak apalah. Demi kerana anak murid, tak apa. Lillahi ta'ala. Ya, Mi. Yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada 4-nya, dia banyak lagi. Insya Allah nanti Ustaz sambung. Dia akan datang, insya Allah. Berhijrah kita, hijrah dengan hati. Kalau dulu sebelum COVID datang, sebelum musibah Allah datangkan ini, kita begitu. Sekarang ini makin kita menganjak. Semakin kita meningkat. Kalau dulu tak rajin dengan puasa sunat, hari ini buat. Bermula hari ini. Kalau dulu tak rajin, malas, tak sempat, rasa sibuk, nak buat solat qabliyah, ba'diyah. Hari ini kita mula sibuk. Kalau dulu kita tak pandang dengan sedekah, hari ini kita pandang sebab hari lain takut-takut kita tidak berkesempatan. RM1 ya Umi, 20% untuk hak orang. Jangan main-main dengan rezeki yang Allah beri. Kan disebut dalam hadis Nabi, semuanya ditanya sekali-sekali. Umur ditanya sekali oleh Allah, kan? Amal ditanya sekali oleh Allah. Semua ditanya sekali. Tapi dalam bab rezeki Allah tanya 2 kali. Daripada mana kamu dapat dan ke mana sumber yang kamu belanjakan. Allah tanya 2 kali. Ketika manusia berada di mahsyar Allah, kaki dilekatkan pada tanah mahsyar, melekat di peteri. Di peteri makna dikunci dengan terompah mahsyar. Wallahu alam, terompah mahsyar tu macam mana? Tak tahulah, sama ke dengan selipar yang kita pakai di rumah. Wallahu alam. Distil oleh Allah terompah ini, tiada siapa yang dapat membukanya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Tang harta benda. Bila ditanya, dia clear boleh jawab. Terbuka. Harta benda apa dia? Perbelanjaan. Ya Umi. Alhamdulillah, jangan kata tak ada duit. Aku pun susah. Jangan. Ada. Ada Umi. Satu hari ketika datang seorang minta sedekah. Bukan sedekah. Ini cerita lain. Satu waktu seorang laki-laki ini, ambil 2 minit ni boleh ya? Seorang lelaki ini dia berhajat sangat nak pergi Mekah.
30 tahun dia ni niat nak pergi Mekah. Dia ngumpul. Apa pekerjaannya? Sebagai pembuat apa ni? Orang buat kasut apa? Memperbaiki kasut. Tukang kasut. Sabaruddin tukang kasut. Ya. Kerjanya membaiki kasut. Nampal kasut, maku kasut, ketuk kasut, jahit kasut, segala-gala kasut. Tapi dalam dia tu, jadi tukang kasut, dia niat nak mengumpulkan duit daripada yang dia dapat upah tu, membetulkan kasut, memperbaiki kasut, nak pergi Mekah. 30 tahun ngumpul, cukup 400 dirham. Ni cerita orang nak pergi haji. Cukup 400 duit perbelanjaan, nak bawa belanja untuk menunaikan haji, dapat. Pada satu hari, si isteri ni pula ngandung. Ni saya cerita ni. Cerita ni masyhur tau. Selalu ustaz cerita di kuliah-kuliah. Hari ni ustazah cerita. Nak dengar tak saya? Ya. Comel. Ngomong nak ke comel banget. Satu hari isterinya ni mengandung. Bukan hari, dah bulan dah. Satu hari tu kan, isterinya ni dia berbau orang sedang masak apa ni? Memanggang daging. Kalau kita BBQ apa tu? Kan wangi mambune, semerbak di bawah angin lalu. Dia pun cakap dengan cik suami yang tukang kasut, bang, sedapnya bau ni bang, bau daging panggang. Abang pergilah rumah jiran tu, minta sikit. Saya teringin sangat. Sedih pula saya nak ajak nak. Teringin, orang teringin lain dia yang. Saya tak teringin apa-apa. Susah teringin apa? Panjang umur sikit. Nak tambah amal. Itu je. Tu. Okay. Jadi suami ni ada tak ada, duit dah ada tu 400 dirham tu. Kan? Dah boleh beli kan? Beli lembu pun boleh. Tapi dah niat untuk nak bawa untuk ke Mekah. Jadi ada tak ada pun dia pergilah rumah jiran. Rumah jiran tu jauh rupanya, yang bukan tepi rumah. Tak, jauh di seberang. Ni cerita di seberang. Dia pun dia ketuk-ketuk bagi salam. Makcik ni seorang makcik perempuan yang kurus. Dengan beberapa anak-anaknya yang masih kecil. Bermakna masih muda lah. Tapi terlalu susah nampak tua. Dia lah kurus. Dengan anak-anak yang masih kecil. Assalamualaikum kak. Nak tanya. Ginilah kak. Isteri saya ni, dia tengah mengandung. Jadi kan dia bau haruman yang kakak masak ni. Boleh tak saya minta sedikit? Bila mendengar ini ya ibu, menangis kakak ni. Nangis. Ingatkan kakak ni. Ojo, aku pun tak cukup. Ingatkan itu. Menangis kakak ni. Oh tuan, minta maaf. Saya tak boleh beri pada tuan. Nampak ni, hutan wanita ni dengan nada yang sangat sayu. Dan dalam kitab tu saya baca gitu. Kan? Sebab apa disebut ni? Disebut dengan laki-laki ni, tuan, daging yang sedang saya bakar ini, saya tidak boleh bagi tuan walaupun sedikit. Sebab daging ini haram untuk tuan, halal untuk saya. Apa maksud di sini ibu? Sebab terlalu miskinnya perempuan ini nak bagi makan untuk anak-anak yang sedang lapar. Dia kutip daging daripada mana? Bangkai. Daging daripada bangkai keldai yang dia jumpa di tepi jalan. Dia kutip-kutip. Dia ambil mana yang boleh rasa boleh dimakan. Dia ambil tu yang dia bakar. Pada orang lain haram. Tapi dia halal. Sebab terlalu susah. Miskin sangat. Dan tak ada makanan yang lain. Okey, kita kat rumah makanan apa? Lebih pada ada. Umi, semalam saya 3 kelas Umi. Satu kelas yang dekat Seri Ceding Masjid. Ahli yang AJK laki-laki. Dia memanggang, membakar jagung. Bakar jagung tepi kuliah. Saya kat kuliah dia ada dewan khas kuliah di dalam masjid. Sebab yang uzur-uzur boleh masuk dewan kan. Taklah ramai. Dalam 170 orang. Isi ceramah. Mambune melebu. Alah.
Pukul 3 petang bau jagung. Tengah direbus dengan pelanta ke apa. Semerbak kan. Macam tu lah. Agak-agak makcik tu, bukan makcik, aku ni yang sedang ceramah. Cepatlah habis nak makan jagung tu. Haruman bau yang dipanggang daging itu rupanya bukan daging yang baik. Daging daripada dia mendapat daripada bangkai keldai untuk dia masak, untuk beri makan kepada anak-anak. Lalu laki-laki ini menangis. Subhanallah, rupanya ada orang yang lebih susah dari aku. Rupanya aku ada jiran susah sampai makan daging. Apa? Bangkai daging ya. Ini cerita ni. Okey, dia pun balik. Dia balik, dia buat apa? Dia tak balik, tak cakap dengan isinya, tak dapat lagi daging tu, makcik tak bagi, tak ada. Dia ambil duit yang simpanan dia untuk pergi haji tu, dia ambil sebanyak 350 dirham. Dia bagi dekat makcik. Makcik, ini kakak, saya bagi duit belanja ya. Kakak ambil lah untuk perbelanjaan kakak. Makanlah, bagi anak-anak makan. Buatlah apa yang kakak nak buat. Saya bagi. Diberinya. Jadi macam nak pergi haji tadi? Di tengah jalan laki-laki ini menadah tangan kepada Allah. Wahai Allah, niatku untuk melaksanakan haji. Hajiku hanya sampai di tempat jiranku ini ya Allah. Aku hanya dapat melaksanakan haji ya Allah pada tempat jiranku yang susah ini ya Allah. Menadah tangan sambil menangis. Apa yang dinyatakan? Para malaikat ini, para malaikat yang mendengar akan doa si laki-laki ini menuju sampai ke Mekah. Mendoakan ahli-ahli Mekah itu yang hajinya belum mabrur. Dimabrurkan oleh Allah. Ya Allah, doa seorang laki-laki yang ingin ke Mekah, ya Allah, dengan doanya yang ikhlas, ya Allah, mabrurkanlah doa sekalian para jemaah haji yang sedang melaksanakan haji, ya Allah. Bagaimana? Dia tak dapat pergi haji, tapi niat nak pergi haji, duit belanja tu dia bagi ke orang yang miskin, tapi niat inilah hajiku, ya Allah, hanya sampai di sini. Umi, sebab tu jangan kita lokek. Umi, sebab tu jangan kita kedekut. Dia bukan hak kita. Dia bukan hak kita. Sikit memberi tapi sampai pada Allah. Sikit memberi tapi sampai pada Allah. Boleh bagi. Tak ada kita dapat dengan beri doa. Aku tak dapat bagi apa yang aku doa untuk. Kau doakan aku juga ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini bermakna yaumi. Biarpun sedikit, tapi nilainya tinggi pada Allah. Sebab orang yang pergi haji bukan semuanya mabrur. Jutaan orang yang pergi haji belum tentu mabrur. Seorang yang pergi haji ditengok pada duit belanjanya. Kenderaannya tu daripada hasil apa. Hotel yang dia duduk tu dia bayar daripada hasil apa. Dia jual tanah pusaka. Adik-beradik dia tak bagi. Dia kumpul ambil kaut duit tu. Dia pergi haji, pergi umrah. Memang tak dapat, memang tak jadi apa. Elok je, sihat je. Sampai balik, ya haji, ya hajah. Tapi terima dengan tak terima antara dia dengan Allah. Belum tentu mabrurnya. Tapi yang ini belum sampai Mekah. Tapi sudah Allah beri pada dia. Seumpama dia melakukan haji. Pada waktu itu. Hebat tak hebat kuasa Allah. Kalau Allah nak bagi, kum fayakun. Biar sedikit tapi sampai kepada Allah. Ini sebagai iktibar kita. Biar kita rasa sayang. Biar kita rasa macam susah. Tapi ada yang lebih susah, payah lebih pada kita. Sekian untuk kali ini. Seronok tak? Ustazah seronok dapat jumpa Umi. Rindu. Umi mungkin dalam sebulan ni macam labat ni kan. Ustazah rasa macam semalam. Sebab hari-hari jumpa macam ni kan. Semoga dirindui oleh para bidadari di syurga Allah. InsyaAllah.
Mudah-mudahan berkat pertemuan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Tisu tak ada yang tisu. Ampunilah dosa kedua ibu ayah mertua kami, ya Allah. Ampunilah dosa ahli-ahli kerabat kami, ya Allah. Sama ada mereka yang masih hidup maupun yang sudah kembali ke rahmatullah. Ya Allah, ampunilah dosa sekalian guru-guru kami. Ampunilah dosa sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ampunilah dosa jamaah-jamaah kuliah kami ini, ya Allah. Ampunilah dosa jiran-jiran tetangga yang kami kasihi. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang berkat, badan yang sehat, ilmu yang bermanfaat, hidup kami bermuafakat, hati kami yang tenang, jiwa kami yang sabar, badan kami yang lapang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Maafkan Ustazah, jaga diri ya. Selamat berpuasa Ashura. Bertemu lagi di lain kali. Terima kasih Surau Haji Maksum Jalan Khamis yang diberkati. Terima kasih Kak Hajah. Satu pantun daripada Ustazah. Seronok sangat pantun ni kalau dengar. Pergi ijuk naik lori. Kalau seronok datanglah lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bisamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah ya, hari ini kita ceramah Ma'al Hijrah. Dan sebelum balik nanti ya, jemput ya semua-semua ibu-ibu, Ustazah sekali, kita ada sedikit juadah jamuan lah. Ada kat bawah kemah sana. Oh, ada kemah. Okey, boleh. Sebabnya kebetulan hari ni sempena Ma'al Hijrah ni ada mufti turun dekat surau kita ni, dia bagi ceramah waktu pagi subuh. Kuliah subuh. Okey. Ni ada beberapa info lah. Okey, pertama sekali nak bagi tahu, Ustazah apa pening ya pakai mic ni, kita ada video live. Boleh kan? Sebetulnya video live ni dibuat adalah untuk mengimarahkan surau ni. Semoga semua ibu-ibu datang kat surau ni. Macam Ustazah cakap tadi tu, sebetulnya ibu-ibu datang itu aura. Aura, dapat tengok Ustazah, dapat kita pahala. Itulah. Okey, yang kedua berhubung dengan mengimarahkan surau,
Iaitu saya dah letak dah dalam grup WhatsApp tapi tak puas hati. Kena cakap juga dengan ibu-ibu kan. Okey, pertama sekali nak info bagi tahu juga Muslimat punya pengajian ni setiap hari Ahad minggu pertama oleh Ustazah Rosna. Iaitu pukul 8 pagi. Ini cuma nak ulang kaji balik. Untuk Ustazah Syifa datang pada hari Sabtu minggu ketiga pukul 2.30 petang. Okey. Untuk surau kita ada buat kumpulan marhaban. Kumpulan marhaban tu nama dia Syautul Iman. Dia di bawah surau Haji Maksum ni. Pada ibu-ibu yang nak join, boleh PM saya. Sebabnya kita kat situ semua orang yang belum pandai lagi. Cuma kita belajar, kita buat latihan baca satu-satu sebab nak jadi pandai. Sebabnya ramai juga yang kat sini dah pandai. Orang yang pandai itu ajar orang yang tak pandai itu. Kita buat setiap hari Jumaat. Malam Sabtu pukul 8 malam sampai pukul 10 malam. Ya, itu pun tak habis lagi. Okey, yang ketiga, tadi Ustazah pun ada kat cakap nak pergi lawatan Pantai Timur kan, naik flight. Tapi kita orang memang tak mampulah nak naik flight itu. Sebab ceramah. Ceramah. Kita ada buat rombongan. Pergi datang surau. Kalau Masjid Al-Syarif boleh buat 2-3 bas, kenapa kita Muslimat surau Haji Maksum ni tak nak pergi? Bayaran dia 200. Bayar dia tak bulan RM50, RM50 sampai dah 4 bulan. Okey, siapa ndak borang ada dengan saya. Bayar nanti bulan depan datang Ustazah punya kuliah ni bawa duit RM50, isi borang. Borang boleh dapat dekat Puan Dilaila sana tu. Kenal kan Puan Dilaila? Bangga Dilaila? Duit pun bagi dekat dia. Okey. Okey, yang keempat berhubung dengan mengimarahkan surau juga bengkel. Kita ada bengkel menjahit, mengait, menghias, memasak setiap hari Ahad pagi. Tapi kalau ada kuliah Ustazah, kita buat waktu petang pukul 2.45 pagi. 2.45 petang. Sasul dah. Okey. Ada, kita ada guru. Datang, jangan tak datang. Kita ambil peluang ni. Walaupun saya dah berusia, dah pegang jarum pun tak nampak. Tapi semangat tu ada. Okey, seterusnya pasar minggu. Okey, pasar minggu ni dulu tukar hari Sabtu. Betul tukar hari Minggu. Sebab kita ndak jualan tu kan. Sebab jualan yang dekat situ, itu kita ambil sikit dana tu untuk pembangunan surau. Sayang kan kalau kita tak pergi. Sudah pun kesian peniaga. Ada tukang tu. Okey. Okey, lapar saya. Okey, saya rasa setakat itu aja. Okey, nanti kan ada hari ni rezeki murah. Ada bekalan bawa balik. Apa tu ada minum pagi, ngopi-ngopi. Orang Jawa orang cakap ya. Medang-medang. Jom kita pergi. Sallallahu. Tutup dah. Sallallahu.